A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surah Al-Munir, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin dan Muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ni untuk sama-sama kita duduk dalam pengajian, duduk dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan sepanjang kehidupan kita dapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan adik-adik yang berada di depan ni. Jarang-jarang nak main duduk depan tu kan. Mereka main berani duduk depan. Kan calon-calon orang berani duduk depan. Ada kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, khutbah Jumaat ke. Kan calon-calon orang berani duduk depan tu. Ingat, berani duduk depan ni kena tanya biru muka kan. Soalan ni macam mana? Biru muka, apa tu orang tak berani duduk depan-depan kan. Orang duduk jauh-jauh je belakang kan. Jaga jarak sungguh. Suruh 1 meter, 6 meter dia jaga pada penceramah. Tapi okey lah kan. Jadi tahniah diucapkan kepada adik-adik yang hadir pada malam ni. Panggil kawan ramai-ramai ke mai kan. Ajak lagi main ramai-ramai. Main motor maghrib main mayang lu kan. Main game pun isyak main singgah lu. Mayang duduk dengar pengajian, dapat sesuatu boleh disebarkan kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, pada malam ni kita tengok satu tajuk di dalam Tanbihul Ghafilin. Saya ambil pada bab yang ke-47 dalam Tanbihul Ghafilin, karya agung dari Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi. Kita lihat pada bab 47 berkenaan dengan aniaya. Ada orang sebut aninaya, ada orang sebut aniaya. Okeylah, dua-dua bunyi lebih kurang, tapi yang betulnya adalah aniaya, ataupun di dalam bahasa yang senang kita sebut Arabnya adalah zalim. Kita lihat berkenaan tajuk berkenaan dengan zalim pada hari ini. Dan tuan-tuan, kita lihat pada satu ayat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya. Suatu hari pernah Sayyidina Ali sebut kepada orang-orang yang berada di hadapan dia. Dia mengatakan, aku ni bila mana hidup di atas dunia, aku tak pernah buat baik dan buat jahat pada orang. Saya ulang, dia sebut, dia kata aku ni tak pernah buat baik dan buat jahat pada orang. Kita faham tak pernah buat jahat pada orang tu okey, tapi yang dia maksudkan, aku buat baik tak pernah pada orang dan buat jahat pun tak pernah pada orang. Rupa-rupa bila ditanya kepada dia, apa maksud dia tentang aku tak pernah buat baik pada orang dan tak pernah buat jahat pada orang, maksudnya adalah dia ikut dan dia faham apa yang Allah pesan. Allah sebut, sesiapa yang berbuat kejahatan maka dia sendiri yang akan tanggung. Dia faham di situ, bila mana orang itu dia buat satu kebaikan kepada orang lain di atas dunia,
maka kebaikan itu akan balik kepada dia. Maknanya dia buat baik untuk diri dia sendiri. Dan bila mana orang itu buat jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu akan balik kepada dia. Dia buat jahat pada orang lain, tetapi dia sendiri yang akan dapat, baik di dunia ataupun di akhirat. Dia akan kena balik atas apa kejahatan yang dia buat. Sama juga macam seorang lagi sahabat yang empat, dia sebut, dia tanya kepada seorang muhajirin, dia tanya kepada seorang sahabat muhajirin, dia tanya, dia kata, kamu ni tahu tak siapa dia manusia yang jahil? Sayyidina Umar tanya, kamu tahu tak siapa dia manusia yang jahil? Lalu sahabat ni tanya, sahabat ni jawab, manusia yang jahil ni wahai tuan, adalah dia ni yang menukarkan dunia dengan akhirat. Dia nak dunia, dia tukar dengan akhirat. Orang nak akhirat tukar dengan dunia, tapi dia dunia tukar dengan akhirat. Sayyidina Umar kata, ada orang yang lagi jahil pada tu. Dia ingat hak tu dah habis jahil dah. Rupa-rupa Sayyidina Umar kata, ada lagi jahil daripada tu. Lalu Sayyidina Umar kata, orang yang lagi jahil daripada yang kamu sebutkan tadi adalah orang yang menukarkan akhiratnya dengan habuan orang lain. Orang yang menukarkan akhirat ada dengan habuan orang lain. Yang tadi disebutkan menukarkan akhirat sebab nak dapatkan dunia. Tetapi orang yang kedua ni adalah mereka yang tukarkan akhirat untuk menyenangkan orang lain. Maknanya di sini, apa bekal yang dia bawa ke akhirat itu bertemu dengan Allah, daripada ibadat, segala benda baik yang dia buat, pahalanya dia tukar, dia bagi pada orang lain. Inilah kata Sayyidina Umar, dia lebih jahil daripada orang yang kamu sebutkan tadi. Jadi malam ni kita nak tengok berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ataupun berbuat jahat kepada orang lain. Baik. Dari Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi meriwayatkan dari sanadnya dari Abu Mus Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan bagi orang yang zalim, dan apabila ditangkap tidak dilepas dan tidak akan selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah siksa Tuhan jika menyiksa penduduk kampung, sesungguhnya siksanya sangat pedih dan sangat keras. Dan disebutkan pula dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam satu hadis yang membawa maksud, siapa yang berasa dia ini berbuat zalim terhadap saudaranya berupa kehormatan ataupun harta, hendaklah dia meminta halal sekarang juga, sebelum dituntut pada hari yang tidak ada dinar ataupun dirham, yakni wang emas ataupun perak. Maka jika ia mempunyai amal soleh, diambil menurut kadar kezaliman tersebut, dan bila tidak mempunyai amal soleh, maka diambil dari kejahatan orang itu untuk dipikul pada dia. Dia sebutkan di sini seperti mana yang kita baca dalam satu hadis tentang manusia yang muflis. Malam ni kita sebut lagi supaya jadi peringatan pada diri kita. Saya ulang tentang hadis manusia yang muflis. Nabi tanya kepada sahabat, siapa dia manusia muflis? Sahabat jawab, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta. Lalu Nabi kata itu muflis dunia, blacklist dunia hak tu. Tapi bila disebutkan siapa dia orang muflis akhirat, saya pendekkan cerita, mereka yang bawa amal banyak, mereka yang bawa kebaikan, mereka yang bawa amal soleh, mereka yang banyak buat ibadat, mereka yang banyak bawa amal soleh, bawa bertemu dengan Allah. Bila mana bertemu dengan Allah, satu-satu bocor. Adakah bocor itu kerana apa? Bukan kerana diri sendiri, tetapi dia ni mungkin waktu atas dunia pernah kutuk si fulan, pernah mengata orang, pernah maki orang, pernah mengumpat orang, pernah pukul orang, pernah makan harta orang, pernah memfitnah orang, dan pernah membunuh orang. Orang macam ini, satu-satu pahala kebaikan dia bocor sebab bagi pada orang yang dianiaya. Dahlah nak buat baik di atas dunia punya payah. Nak semayang pun susah, nak buat baik ini susah, nak buat itu payah.
Tapi bila mana dah dapat pahalanya, bukan kita dapat nikmati, tetapi kena bagi kepada orang lain. Sebab tu kena berhati-hati. Kadang-kadang kita ni rasa kita ni baik, kita rasa kita baik, kita rasa kita elok, tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita tergolong dalam orang yang menzalimi orang lain. Apakah di antara tanda-tanda kita ini menzalimi orang dalam keadaan tidak sedar? Malam ni kita tengok satu persatu. Mudah-mudahan dalam semua yang saya sebut langsung kita tak ada. Takut-takut kita ada. Dalam hak yang saya sebut sekejap lagi, takut-takut kita ada. Minta-minta di awal ni kita doa dulu, minta-minta lah dalam hak dia sebut tu, aku tak ada. Takut-takut ada. Bila ada, kita tergolong dalam orang yang menzalimi orang lain ataupun menzalimi makhluk Allah. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, orang yang menzalimi tanpa sedar adalah mereka yang berhutang tapi sengaja tidak dibayar. Orang yang berhutang tapi saja-saja tak nak bayar. Kalau dia ni tak nak bayar sebab dia tak ada lagi duit, tu lain. Kalau dia tak nak bayar sebab dia tak mampu lagi nak bayar, itu lain. Tapi yang dimaksudkan zalim itu adalah bila mana dia berhutang tapi saja-saja tak nak bayar. Berhutang banyak, bayar tak nak, tapi melancong tiap-tiap bulan. Pi ke sana, pi ke sini, update sana, update sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Dalam grup WhatsApp Taman Seri Nanding tunjuk gambar dia. Minggu ni pi Langkawi, minggu depan Pulau Pangkor, minggu ni Pulau Tioman, lepas ni pulau-pulau apa lagi ada pulau, semua dia pi. Dia update segala benda. Kawan duk baca tu berbulu, kawan kata hutang tak bayar, duk update pi ke sana, pi ke sini, sana sini. Hutang tu bayar dulu. Oh, sebut Taman Seri Nanding, waktu saya pi UPNM, Universiti apa? UPNM, Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, saya pi. Oh, interview budak. Tu dia kata, saya duduk dekat Taman Seri Nanding, dia kata. Saya kata, loh, selalu saya pi kuliah situ biasa dengar. Dia kata ada kuliah ke dia kata. Oh, sudah. Sudah, dia kata. Siapa nama atau lupa nama dia. UPNM. Ya. Dia kata ada kuliah lah, dia kata. Saya kata ada. Oh, saya lupa nak pi, dia kata. Lupa nak pi. Apa dia di UPNM Sungai Besi kan. Kita sangka baik mungkin dia di sana kan. Dia kata ada kuliah ke, dia kata. Oh, sudah, dia kata. Kan. Mungkin dia di sana, kita di sini kan. Baik. Dia kata duduk di Taman Seri Nanding. Sini je kan Taman Seri Nanding, kan ada taman lain. Tak kan sini kan. Baik. Kita lupakan hal tu. Baik. Yang tadi dia sebut, ada hutang tapi saja-saja tak nak bayar. Bukan sebab dia ni tak mampu bayar, bukan sebab tak ada duit, tapi sebab saja-saja bila nampak orang yang dia berhutang, dia lari. Sebab dia kata malas bayar, biar pergi ke dia, lama-lama dia lupa punya bagus hidup. Dia kata biar pergi tak payah bayar, lama-lama dia lupa tu. Dia memang niat tak nak bayar. Hak ni jenuh nak jawab segi depan Allah. Allah tanya, atas dunia ada hutang saya pun tak bayar. Dia kata saya ingat dia lupa, rupa-rupa dia ingat. Saya ingat dia lupa. Dia yang kata sendiri, saya ingat dia lupa, rupa-rupa dia ingat. Aduh, kalau dia lupa kira halal mana boleh. Dia lupa ke, dia ingat ke, dia saja-saja buat lupa ke, dia memang tak ingat langsung ke, tetap kena bayar. Walaupun dia dah pi meninggal dunia, anak beranak dia ada lagi, dia punya sepupu sepapat ada lagi, adik-beradik dia ada lagi, family dia ada lagi, pi bayar pada orang tu. Bukan kita kata bila mana dia lupa tu kira halal, mana boleh. Walaupun 20 sen, walaupun 5 sen, nama hutang tetap kena bayar. Sebab saja-saja tak nak bayar, kita dah menzalimi orang lain tanpa sedar. Sebab orang itu mungkin dia nak guna duit, mungkin dia nak pakai duit, dia nak minta rasa segan. Sebab dunia zaman sekarang ni dah terbalik. Orang yang bagi hutang malu pula nak minta pula hutang pada orang yang berhutang. Patut yang betul, yang berhutang tu yang malu. Tapi zaman sekarang dah pelik, yang bagi hutang tu pula malu. Dia kata pasal apa hantar pergi rumah kawan tu kenduri, dia anak dia buat hari jadi, siapa tak pi? Malu. Kalau pasal apa malu? Semua pi, daripada rumah nombor 1 sampai rumah nombor 40 semua pi. Pasal apa hantar pi? Malu aku. Cuba hang cerita pasal apa hang malu. Sebenarnya dia tu berhutang dengan aku. Tapi bila mana dia nampak aku takut dia segan, jadi tak payah pi. Sian pula ke dia. Yang bagi hutang malu. Pelik sungguh dunia zaman sekarang. Lepas tu kawan tu kata, betul ke dia berhutang dengan hang? Takkan dia berhutang. Dia betul dia berhutang. Takkan tu imam berhutang. Mana buat.
Kan? Mana betul? Itu bukan Tok Imam sini, Tok Imam sini mana hutang, buku 55 pun tak ada Tok Imam sini. Kan? Tapi sebut apa sebut, yang bagi hutang tu pula jadi malu. Patutnya yang berhutang tu yang malu. Ni nama dia dunia dah terbalik, dah berubah di dunia sekarang, rasa pelik. Itu nombor satu, minta-minta kita tak ada. Yang nombor dua, orang yang menzalimi orang lain tanpa sedar adalah mereka yang meminjam harta orang, tetapi bila dia ingat benda tu masih ada di rumahnya, saja-saja tak nak hantar. Ni kita tengok benda-benda zaman sekarang kita bawa pada malam ni, rupa-rupa itu menzalimi. Tuan-tuan pergi pinjam dia punya cangkul. Cangkul pun cangkul lah, tuan-tuan pinjam cangkul dia. Last sekali bila mana tuan-tuan tengok ada di rumah tuan-tuan, tuan-tuan saja kata tak payah hantar lagi lah, nanti kok kita nak pakai pula, nak pinjam pula, jenuh pula, biar tak payah hantar lagi lah, sekali bila dia minta baru hantar. Tu kita punya perangai. Kita kata simpanlah dulu, nanti bila mana dia minta baru kita hantar. Selagi mana kawan tu tak minta, tak hantar-hantar. Kita pinjam dia punya cangkul, kita pinjam dia punya kereta sorong, kita pinjam dia punya parang ke pisau ke apa ke, selagi dia tak minta, selagi tu kita tak hantar, kawan duduk di rumah tu tanya, bila lah dia nak hantar, bila lah dia nak hantar, walaupun sekecil-kecil benda kena hantar. Lepas ni tuan-tuan balik tengok di rumah ada apa barang orang yang belum hantar, pergi hantar. Pergi tengok di rumah tu, takut-takut ada barang orang yang tak hantar lagi. Orang punya sudip ke, orang punya pinggang mangkuk ke, pinggang mangkuk masjid banyak kan di rumah, pergi hantar. Ini saja-saja simpan, banyak di rumah, tak usah gelak, banyak di rumah. Tengok je satu-satu selai-selai dekat singki tu, macam-macam nama masjid ada situ. Surah Al-Munir, surah At-Taqwa, surah Al-Hidayah, masjid ni, masjid ni, masjid ni, semua banyak. Bulan Ramadan 30 hari pergi makan buka puasa di masjid, 30 masjid, 30 masjid dia bawa balik pinggan. Semua bawa balik, hantar balik. Berapa orang yang bawa balik barang-barang di masjid, hantar balik. Berapa ramai orang yang ambil barang di rumah orang, hantar balik. Sebab kawan tu mungkin dia nak pakai, mungkin dia nak guna, tengok-tengok tak ada, rupa-rupa ada pada kita. Sian ke kawan tu, dia pula kena pergi pinjam pada orang lain, tak pun dia pula kena beli pula. Sebab kita nampak benda kecil tapi sebenarnya besar. Dan yang ketiga, ini bukan dengan manusia tetapi dengan makhluk Allah. Yang ni disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang dimuatkan di dalam kitab 40 hadis penawar hati. Kita ingat hadis yang keberapa, nanti kita boleh rujuk. Tapi ada di dalam kitab 40 hadis penawar hati. Kalau yang edisi baru kita ada warna pink, kalau yang edisi lama ada warna hijau oranye, ada kubah masjid. Tu kitab lama dia. Dalam tu Nabi sebut pada kita kezaliman manusia buat kepada makhluk Allah. Di antaranya adalah manusia yang bela haiwan ternakan tetapi tidak diberi makan. Dia bela kucing, langsung tak bagi makan. Dia letak kucing di rumah dia, dia bela. Dia ada masak, dia tengah makan, langsung tak ulur sikit pada kucing. Ni nama dia zalim. Apatah lagi yang tuan-tuan kurung, yang bela di luar, lepas di luar pun tak bagi makan, tu pun dah cah sebagai zalim. Apatah lagi yang dikurung, makan tak bagi, minum tak bagi, mandikan pun tidak. Hak bela burung, ikat kaki burung tak boleh terbang, makan pun tak bagi. Hak jenis peminat-peminat burung, jenis bela burung banyak di rumah, lepas dia pun tidak, bagi makan pun tidak. Orang macam ni Allah tanya pada hari kiamat, kamu ada bela haiwan, ada tak kamu bagi dia makan? Kamu bela haiwan, ada tak bagi pada dia kebebasan? Kamu jaga tak dia sehabis baik? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan nak bela apa-apa binatang, fikir 2-3 kali. Sebab takut-takut kita jadi orang yang zalim kepada dia. Yang ramai kita nak cerita pada hari ni kucing. Kucing duk dibela, daripada gemuk kucing tu besar macam anak rimau sampai kurus macam ikan kering. Sebab makan tak bagi. Bila kucing tu mengiau sekali, tuan-tuan marah dia. Bila dia panjat atas meja, tuan-tuan tengking dia. Bila mana dia duk garik tudung saji, tuan-tuan sepak dia. Bila mana dia pergi tengok kita makan, tuan-tuan pergi ludah muka dia. Ada? Pergi ke kedai makan, dia duk tengok muka kita tengah makan, tuan-tuan pergi sepak dia. Tuan-tuan, dulu saya dah sebut kat tuan-tuan, kenapa kucing dia suka dekat orang. Kenapa kucing dalam ramai-ramai orang yang berada di satu tempat, dia mai kat kita. Saya dah sebut dulu, siapa hak ingat power. Lama dulu saya sebut, tahun 1964 saya sebut. Saya kata dah dulu,
Kalau kucing tu dalam ramai-ramai orang dia main kat kita, dia ada dua sebab. Satu, Allah nak bagi peluang kita buat baik. Yang kedua, kucing tu suka kat kita sebab hati bersih. Sebab kucing dia tak suka pada orang yang hati kotor. Kucing dengan kuda dia ada sedikit persamaan. Kuda ni dia boleh baca hati orang. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa orang yang pandai main kuda tau, bukan mesin kuda, main kuda. Kena faham betul-betul. Nasib baik video ni nanti tolong edit sikit, bagi dia faham betul-betul. Sebuah subtitle bawah sebab takut dia faham lain. Siapa hak pandai main kuda? Tanya kat dia, betul tak kuda ni dia boleh baca hati manusia? Kalau manusia, kalau orang yang naik tu dia gementar, tuan-tuan gementar, guguk, cuak, entah cuak. Kan? Dia takut kuda tu lagi sakat. Kalau orang itu dia berani naik, dia confident je naik, dia bawa pun jadi elok. Sebab tu kuda dia dapat baca. Sama dengan kucing. Kucing, kalau tuan-tuan pi kat dia, dia lari, tuan-tuan pi tanya pada hati, ada apa dalam hati? Sebab ada orang yang kucing kita pi kat dia, dia elok je bagi dagu, kita garu dagu dia. Tapi ada kucing yang kita dekat dengan dia, sung, dia lari. Sebab apa? Tanya pada hati. Takut-takut ada benda tak kena pada hati. Sebab kucing dia boleh baca pada hati. Ada pula orang tanya, dia kata kalau kucing tu duduk sapu kepala dekat kaki, apa sebab? Saya duduk baca, cari jawapan. Rupa-rupa bila kucing sapu pipi dekat kaki kita, dia nak ucap terima kasih. Kita bila dia ucap terima kasih, kita sepak tak berbaloi, dia kata. Dia pun terima kasih, kena sepak, tak berbaloi. Padahal dia duduk lak macam tu, rupa-rupa ucap terima kasih. Sama agak kadang-kadang kita duduk di kursi, dia mai tarik kita punya kaki. Ni tu nama dia nak minta sikit. Dia nak minta sikit. Kalau tuan-tuan tak bagi, dia akan naik di paha. Dan tu nama dia nak cepat. Kalau tuan-tuan tak bagi gak bila dia naik di paha, dia akan panjat ke meja. Makna dia biar dia ambil sendiri. Daripada bawah minta lah sikit, tak bagi, duduk di paha, cepatlah bagi, tak dapat juga, naik sendiri, aku ambil sendiri dia kata. Lambat sangat nak faham, bawa lari. Jangan marah. Tuan-tuan bila dia dah ambil, jangan marah. Biarkan dia, tu rezeki dia. Tuan-tuan pergi beleleng, tuan-tuan pergi makan. Besar pahala bagi haiwan tu makan. Ini kita tak nak masuk syurga, nak seronok hidup, nak murah rezeki. Tapi bila mana dengar haiwan kedekut, orang macam ini bukan orang yang baik. Jadi tuan-tuan di sini siapa yang tak ada kucing di rumah, pergilah beli, pergi bela kucing. Kan? Siapa hak jenis allergic janganlah, kan, pergi bela. Sebab kucing ni sedap, bagus. Dia ni adalah haiwan yang memahami dan kehidupannya dia seronok dengan manusia. Sebab tu haiwan orang bela kucing. Bila mana di rumah orang dok pelihara kucing, mana ada pelihara harimau. Sebab dia bukan, sebab dia kucing, dia dapat memahami manusia. Itu yang ketiga, orang yang zalim tanpa disedar. Yang keempat, mereka yang zalim tanpa sedar adalah, ini banyak yang berlaku, adalah mereka yang bergurau senda tetapi menggusir hati orang sebelah. Menggusir pula, mengguris. Orang yang bergurau senda tetapi mengguris hati orang lain. Orang macam ini juga dikira zalim tanpa sedar. Ramai kita hari ni, hak jenis suka melawak, hak jenis suka bergurau. Hati-hati dalam bergurau. Sebab tu bila mana di dalam adab-adab Islam, salah satunya dia ajar pada kita adab bergurau. Kalau kita kata bergurau tu ikutlah macam mana pun, suka hati kita lah nak gurau macam mana, janjilah awak. Kalau sebut macam itu, takkan ada adab bergurau. Dia sebutkan di situ adab-adab bergurau. Di antaranya adalah jangan sampai mengguris hati orang yang berada di hadapan kita. Dan Islam tak bagi kita ni bila mana kita bergurau, kita jadikan seorang daripada kawan kita sebagai bahan lawak. Oh, tak bagi. Kita hari ni yang tu yang kita buat. Kita pi bahan kawan tu, kita pi cakap pasal kawan tu, kita pi mengata dia supaya orang lain gelak tu tak mau. Kita tengok dia kurus, kita kata pada dia, kita nak jadikan bahan lawak. Kita tengok telinga dia capang sikit, kita kata pasal telinga dia. Kita tengok mata dia jenis sepet sikit, kita kata pasal mata dia. Orang macam ini, dia mengguris hati kawan di hadapan itu namanya zalim. Kalau nak bergurau, pastikan semua orang gelak, semua orang suka. Tapi jangan kita ni bergurau, ada yang gelak, ada yang sedih, tu tak mahu. Yang ramai hari ni, ramai kita bergurau, sebahagian gelak, sebahagian sedih.
Sebab orang yang sedih dan terguris hati tu, dia takkan cakap. Dia takkan cakap, oi, ni apa bergurau macam ni. Dia tak cakap. Dia akan senyap dan dia gelak tapi terpaksa. Orang macam ini, dia terguris hati. Sebab tu kena perhatikan betul-betul apa yang kita nak cakap. Bila mana kita nak menyembang, bila mana kita nak mengeluarkan satu kata-kata dari mulut, pastikan jangan mengguris hati orang. Dan yang kelima, kita tutup ni, yang kelima, apakah tanda-tanda ataupun sifat mereka yang zalim terhadap orang lain tetapi tanpa sedar? Adalah mereka yang memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukai. Ni zalim ni, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukai. Orang tu nama dia Ahmad, di belakang, bukan T. Mana ada nama orang Ahmad T belakang? Tak ada. Orang semua nama Ahmad, A-H-M-A-D, Ahmad. Kita duk panggil Ahmad, Mat, cukup 40 kali panggil mati ke mana? Mat kan mati. Dia tak suka, dia kata jangan panggil aku Mat. Kau nak panggil Mad. Jangan panggil Mat. Mat tak suka, tak seronok. Dia kata lantak aku dah suka panggil tu, biar pergi ke hang dia panggil juga. Orang macam ini zalim tanpa sedar. Kawan tu tak suka, kawan tu perut dia boroi, biasalah. Dah lama-lama ni kadang-kadang duk naik motor banyak, balik kerja ni pergi kerja naik motor, balik kerja menghadap naik motor juga. Pergi kerja dah 40 tahun duk telan angin je, perut penuh lah angin kan. Bukan sebab makan cepat-cepat tidur ke apa. Ada orang kata perut jauh ke depan ni sebab lepas-lepas makan terus tidur. Mana ada. Tu tanda dia banyak kerja kuat, kerja bagus, kerja letih kan. Duk hari-hari duk hadap jalan raya, angin banyak masuk dalam perut, cukup 40 tahun penuh lah angin dalam perut kan. Jadi dia timbul sikit lah. Tu tanda dia sihat kan. Bila mana kawan dah macam tu, kita panggil dia apa? Abang Roy dia panggil. Kita panggil Abang Roy. Abang Roy mana Abang Roy? Oh, sedap nama dia tu, macam nama pelakon tu. Bukan sebab macam nama pelakon. Tengok dia tu macam mana. Tengok. Kalau keluar pintu, perut keluar dulu. Mau. Han sebut aja macam tu, kawan tu dengar dia tak suka, zalim tu. Berapa ramai hari ni orang dah kata jangan panggil orang dengan panggilan yang dia tak suka. Orang tu kalau nama dia tak apa sedap pun, Allah suruh bagi elok. Fa ahsinu asma'akum. Kamu perelokkan nama kamu. Tapi orang tu dah register nama elok-elok, kita panggil dengan panggilan tak elok. Sebab tu abang-abang, kakak-kakak sini kalau ada yang dah lahirkan anak, nak bubuh nama anak, bubuh nama elok-elok. Sebab kadang-kadang kita ni main bubuh je asal sedap. Main bubuh asal sedap, tak tahu makna nama apa. Ada orang nama dia Syakirah. Syakirah. Tapi bila di rumah jumpa dengan kawan-kawan, dia panggil nama Sakirah. Asal-asal syukur. Bila panggil Sakirah, nama dia perempuan mabuk. Perempuan mabuk. Kita duk panggil orang dengan suka hati kita, tapi kita tak cek apa makna dia. Takut-takut orang tu tak suka, takut-takut orang tu tak gemar. Itu namanya zalim. Itu yang kelima. Jadi kita bagi 5 pada tuan-tuan. Zalim yang tanpa sedar. Lepas ni kita jangan buat. Kalau kita dalam ni ada termasuk dalam 5 golongan tersebut, maka berhentilah. Jangan dilakukan lagi, kerana ia adalah kezaliman yang besar, tetapi hanya nampak kecil di mata manusia. Baik. Dan Nabi sebutkan kepada kita sebentar tadi, barang siapa yang ada melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik pada kehormatan ataupun harta, maka hendaklah dia meminta halal sekarang juga, sebelum diperhitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhitung di hadapan Allah. Jenuh nak jawab. Bila mana dihitung di situ, tuan-tuan dah seronok bawa luggage nak masuk dalam syurga, tiba-tiba ada orang panggil. Dah seronok berjalan nak masuk dalam syurga, tiba-tiba orang panggil. Oi Mat, mana? Seronok sangat tu. Oi, masuk syurga ni, dah dapat boarding pass ni, dah masuk ni. Dia kata satgi lah. Atas dunia berapa banyak buat salah dengan aku. Atas dunia berapa banyak kamu zalim dengan aku. Atas dunia berapa banyak kamu aniaya aku. Belum selesai lagi. Dia kata, takkan nak tuntut kat sini. Atas dunia lah. Dah. Han tak selesaikan di atas dunia, maka susah urusan di sana. Sebab tu orang yang cerdik, bila dia hidup, dia tak nak susahkan akhirat. Yang kita hari ni, kita tak nak susah dunia, sanggup susah akhirat. Tapi orang hak cerdik, dia tak nak susah di sana. Biar susah sedikit atas dunia, asalkan sana mudah terima masuk.
Yang ni lah dimaksudkan. Tuan-tuan, sebelum tu saya bagi satu selingan. Tuan-tuan ingat ada dalam satu hadis Nabi kata ada 3 doa, yang mana doa ni kalau dia doa mustajab. Dia duduklah di mana pun, keadaan dia macam mana, bila dia termasuk dalam 3 golongan ni, doa dia mustajab. Sebab tu tuan-tuan hati-hati. Saya nak sebut ni hati-hati sebab apa? Tuan-tuan dengar satu-satu. Saya sebut sekali lalu dulu. Orang yang doanya tidak ditolak, satu, ibu bapa kepada anaknya. Ni memang Allah tak tolak. Mustajab doa ni. Kalau tuan-tuan tak doa pada anak, rugi tuan-tuan. Yang kedua, orang yang bermusafir. Orang macam ini Allah tak tolak doa dia. Dan yang ketiga, orang yang tidak ditolak doanya adalah mereka yang dianiaya. Orang yang dianiaya ni, tuan-tuan tengok nah baik-baik. Siang tuan-tuan aniaya dia. Siang tuan-tuan aniaya dia, tuan-tuan cakap benda tak kena pasal dia, tuan-tuan bagi dia malu, tuan-tuan jatuhkan kehormatan dia. Siang tuan-tuan buat macam-macam. Tuan-tuan jangan risau takut dia pukul balik. Yang tu sakit dunia kan. Tuan-tuan kena risau. Tuan-tuan tanya apa dia buat dia malam hari. Takut-takut tuan-tuan aniaya dia di siang hari, malam hari sepertiga malam dia bangun. Dia bangun, dia doa pula tu. Ya Allah, siang tadi ya Allah di masjid, aku ni tu bukan salah aku, tapi kawan tu marah aku depan orang ramai, malu aku ya Allah, ya Allah. Duh, macam mana ni ya Allah, bagilah elok balik ya Allah, bagilah balasan pada dia setimpal ya Allah. Sudah. Kawan tu doa malam, agak-agak jadi apa? Orang zalim ni, orang yang dizalimi dia doa dia mustajab. Wih, hang panggil kawan sungguh. Sebut panggil sungguh. Kan? Bagus. Kan? Tuan-tuan jangan risau dia balas balik. Tuan-tuan pergi pukul dah, tuan-tuan risau dia tumbuk balik. Tu tak risau sangat. Yang kita risau, malam-malam dia buat apa? Lepas mayang dia buat apa? Takut-takut dia doa tang situ. Tuan-tuan pergi tumbuk dia, takut-takut dia doa, hari-hari lain tuan-tuan pula kena tumbuk. Tuan-tuan pergi makan harta dia, tengok-tengok dia pergi doa, satu-satu harta tuan-tuan hilang. Dia doa. Memang dia tak doa, ya Allah hilangkanlah harta dia, tak ada. Tapi dia doa, ya Allah saya sedih ya Allah, tadi ada orang buat saya. Dia doa gitu ya. Tuan-tuan jaga-jaga. Sebab tu hidup ni, tidur sampai tidur balik, jangan aniaya orang. Walaupun di media sosial. Hati-hati. Sebab kita ni kita kata, macam mana Ustaz menzalimi orang di media sosial? Hak komen tu. Hak komen hak jahat-jahat tu. Hak komen hak teruk-teruk tu. Bila mana tengok gambar orang ada jahat-jahat di komen. Kawan tu beli kereta baru, X50, malam tadi baru launch, hari ni dah ada orang beli, dah ada orang booking X50. Oi lawa tuan-tuan. Saya tak ada orang booking kan? Tak ada. Booking lah. Kan? Dapat gambar pun jadilah, bergambar pun jadilah. Kan? Kau orang kita suka bergambar dekat kereta-kereta mewah. Lepas tu post kata kereta sendiri. Kan? Ni kawan tu beli kereta baru, dia post dekat Facebook. Dia tulis di Facebook, dia kata alhamdulillah saya dapat beli kereta baru. Dia tulis. Yang kawan ni hak jenis iri hati, dia komen. Dia kata, oi, beli pun hutang, duit aku tak bayar lagi, bayarlah dulu. Dia tulis bawah komen. Agak-agak orang lepas-lepas dia tengok gambar, dia tengok komen tak? Dia tengok komen. Bila orang baca komen, orang balas pula, oh patut dapat beli kereta, hutang tak nak bayar, oh patut dapat beli kereta, oh patutlah. Sebab kita punya komen, dia kena dengan orang lain sama punya banyak. Sebab kita, biarlah ke dia nak seronok-seronok post, patut ucap alhamdulillah tahniah, alhamdulillah tahniah, alhamdulillah tahniah. Tu yang bagus. Ini kita komen macam-macam, ini kita komen macam-macam. Kita tulis pula pada dia, oh menunjuk kereta, tak lama accident dah tu. Ni jahat perangai. Tak boleh ke bila nampak orang bahagia macam tu, kita jadi orang yang tumpang seronok? Jadi orang yang tumpang seronok, tak boleh. Kenapa dalam hati tu mesti ada satu sifat tak suka bila tengok orang dapat bahagia? Sama agak orang tu dah buat rumah baru, kita pun lama-lama iri hati ke orang ni. Kawan tu dapat rezeki punya lama, dia kumpul duit nak buat rumah baru, tiba-tiba bila dia dah buat, kita iri hati pada dia. Lagi satu tuan-tuan,
untuk menjaga hati orang. Untuk menjaga hati orang, janganlah tunjuk sangat apa kita ada. Sebab kita takut orang zaman sekarang ni, kalau dia tak boleh buat cara baik, dia buat cara jahat. Kalau dia tengok kita ni lebih sangat pada dia, dia jadi mula jadi jahat. Dia tak boleh. Sifat dengki tu banyak. Dah tuan-tuan pergi buat rumah baru, update, seminit sekali update. Minit pertama bata naik, minit kedua bubuh simen. Alhamdulillah, simen dah disapu pada bata. Minit ketiga, Alhamdulillah, bata diletakkan pada bata. Minit kelima, Alhamdulillah, skop itu diangkat dari bata. Minit ke-10, Alhamdulillah, tukang yang buat itu minum air seketika. Takkan tu pun nak sebut. Cukup sejam ni hati kawan. Ni up hari pertama dah siap dapur, hari kedua dapur dah siap, hari ketiga dapur buat lain. Hari-hari angkat macam tu, orang lain rasa apa? Orang lain rasa tak sedap. Kita tak salah macam itu. Tapi demi menjaga hati, yang paling baik hari pertama tu up, dah siap baru up. Lepas tu tuan-tuan buat majlis, doa selamat buka rumah baru, pagi orang makan, dah selesai. Tak payah duk upload hari-hari. Sehingga orang rasa iri hati payah. Sebab kita takut demi menjaga hati orang. Tapi yang kita nak cerita tadi, hak jenis zalim lebih. Hak yang jenis bila dia tengok orang lain ada bahagia lebih daripada dia, ada je benda yang tak kena, ada je benda yang dia nak komen supaya menjatuhkan maruah orang tersebut. Ada. Dia komen siap bawah tu, kawan tu siap buat rumah baru, dia komen di bawah, oh ni lah duit kedai nombor. Hantar mana dia pergi kedai nombor? Dia kata, saya tahu lah, bukan saya fitnah ke apa. Hari tu saya tengok di Pekan, beratok dia di situ. Ingat buat apa lagi beratok tu, nak belilah tu. Kawan salah, dia ingat kedai DJ. Kawan kuning kan sama, dia ingat kedai telefon. Beratur kawan di situ, rupa-rupa kedai tu. Kita tak ada tanya ke apa, kita terus je kata, aku tahu lah, aku nampak dia. Oh, main sebut ya. Han tulis pula di bawah tu, agak-agak orang pandang apa pada dia? Agak-agak orang pandang apa? Orang kata dia jahat, orang kata dia buat pakai duit tak elok, orang kata dia buat ni, orang kata dia buat ni sebab kita. Dia tak buat, tapi kita yang sebut. Sama agak dengan fitnah. Dulu saya sebut di satu surau, zaman sekarang ni santau dia tak pakai asap-asap bomoh semua, dia tak pakai. Santau zaman moden fitnah. Santau zaman moden fitnah. Fitnah tu santau tu. Tuan-tuan, fitnah aja orang tu, tak payah buat apa-apa, sabih semua orang nak. Perniagaan dia, dia punya bisnes dia, apa hak dia ada, tuan-tuan tak payah buat apa-apa pun, hanya fitnah aja, habis segala benda. Dia punya ada kedai makan, makan sedap, orang macam ni pi, macam ni pi, meja tu tak pernah kosong, ada je orang. Tuan-tuan pun rasa tak seronok. Tuan-tuan fitnah dia. Kata, tuan-tuan tulis di Facebook, tuan-tuan hati-hati, kedai ini dia pakai hantu. Tuan-tuan tengok banyak orang makan di kedai dia, itulah tanda kedainya berhantu. Saya tanya tuan-tuan, kalau kedai ada hantu, tuan-tuan nak pergi kan? Mana kita nak pergi? Takut nak pergi. Mana kedai dia ramai, tak ada hantu lah. Ni dia sebut, tulis di situ. Orang pun kata apa, jangan pergi kedai tu ada guna-guna, jangan pergi kedai tu ada jin kencing dalam perut, jangan pergi kedai tu. Padahal kawan langsung tak buat. Saya dah sebut pada tuan-tuan, kalau meniaga macam mana nak tarik orang ramai datang, dua ya. Satu, makanan sedap. Dua, yang pelayan tu elok. Elok tu kena faham tu bukan pakai seksi. Seksi pun elok juga. Oh, elok tu bukan tu. Bukan elok yang tu. Elok yang dimaksudkan perangai, rajin senyum, layan baik, pakai elok, tu nama dia elok. Dua ni tuan-tuan jaga, buka lah kedai apa pun, ramai orang makan. Tapi kita, kedai bukan mewah, lampu daripada parking sampai ke tandas penuh lampu, meja punya cantik, tapi orang tak ramai. Sebab apa? Satu, makanan tak sedap. Yang kedua, layanan out. Orang panggil, dek, ambil order dek. Mamai order tu hempas menu. Bang, saya ada tengah ambil meja sana punya mangkuk, abang dah panggil suruh order. Abang ingat saya ada 3 tangan ke?
Abang tak boleh ke sabar sikit? Nak makan sabar, duduk dulu. Oh boy, itulah orang malas dah. Walaupun penat macam mana, letih macam mana, jangan tunjukkan muka letih pada pelanggan. Bila tunjuk, habis kan? Betul orang tanya pula, habis Ustaz, makanan nak sedap macam mana? Makanan nak sedap, cara masak betul sedap lah. Cara masak betul kena dengan gaya sedap lah. Lepas tu saya bagi tips kat tuan-tuan. Ni saya bagi tips nah. Kalau kita makan makanan, macam mana nak jadikan makanan tu sedap, dia ada 3 cara. 3 cara nak jadikan makanan itu makanan sedap. Dan kalau 3 cara ini ada, 3 ini ada pada makanan, makanan itu akan jadi sedap betul-betul. 1, orang belanja. Memang sedap. Sedap. Kalau tuan-tuan makan tak sedap, cuba orang belanja, sedap. Yang kedua, orang masakkan, sedap. Dan yang ketiga, orang bagi, sedap. Tiga ni kalau ada pada makanan, memang sedap. Tambah-tambah yang nombor 1 tadi, memang. Oh ya Allah, tambah pula daging wagyu pula lagi sedap. Oh, baru-baru ni rasa daging wagyu. Wagyu macam mana sebut dah? Wagyu ke wagyu? Kan? Oh. Wagyu lebih kurang WAG wagyu makan. Dia masak daripada yang biasa sampai yang paling mahal. Yang paling mahal tu dia bawa hari tu 450 sekeping. Nak makan tu teringat tayar kereta. Tuan-tuan faham tak nak makan teringat tayar kereta? 450 boleh beli 3 biji tayar kereta aku. Nak makan tu nak potong teringat tayar kereta. Ya Allah, kalau makan ni boleh beli tayar kereta ni 450 sekeping daging. Oh ya Allah, mahal tu. Tapi nak rasa orang tua-tua pesan. Ni orang tua-tua pesan. Orang muda tak pernah pesan. Orang tua-tua pesan, kalau nak makan apa makan, selagi boleh makan, makan. Sebab bila sakit tak boleh makan. Apa guna ada duit banyak tapi tak boleh makan? Kadang-kadang kita ni yang tak ada duit dapat makan. Oh, orang belanja, orang bagi, orang masakkan bagi, oh banyak. Tapi hak ada orang yang banyak duit tak dapat makan. Sebab tu selagi sihat, selagi mampu, ada nak makan apa, makan. Jangan tangguh-tangguh, jangan simpan-simpan. Balik ke rumah anak kata, "Abah, nak makan KFC." "Abah, nak makan KFC." Cara budak-budak minta, mana pernah betul cara sebut. "Abah, nak makan KFC." KFC. Esok boleh esok. Esok cuti kan esok. Esok anak ingat tau. Abah kata nak bawa makan KFC. Oh, dia ingat pula tu. Dia ingat pula. Nanti lah tunggu gaji lah. Gaji 25. Anak ingat tau. Abah 25 bulan. Kenapa dengan 25? Abah kata nak belanja KFC. KFC pula 25. Aku cucuk pukul 5 petang ni, pukul 8 dah habis dah duit. Bayar tu bayar ni, nantilah pula. Tiba-tiba anak balik sekolah, kena langgar bas sekolah, meninggal. Hak yang minta KFC ni kan, kena langgar bas sekolah, meninggal. Sebab nak lintas pergi KFC, meninggal. Agak-agak bila mana pi tengok anak tu dah meninggal, rasa apa? Sedih. Rasa apa? Rasa bersalah. Aduh ya Allah, kalau lah belikan dia KFC tentu tak ada macam ni. Dah kawan tu dah meninggal, baru nak fikir kalau tak payah. Selagi mana boleh bagi, kita tak usah tangguh-tangguh bagi. Anak nak apa-apa masakkan bagi. Suami nak apa masakkan bagi. Sebab simpan-simpan tangguh takut jadi apa-apa kan, takut sakit ke apa ke, tak boleh makan dah, masa tu dah tak boleh guna, tak menyesal. Sebab dah sakit dah sampai, nak makan dah tak boleh, jadi rasa menyesal seumur hidup. Baik, okey. Tadi disebutkan tentang bila mana ada melakukan kesalahan kepada sesiapa di atas dunia, maka bersegeralah minta ampun kepadanya sebelum diperhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dilihat pula satu kalam di sini menyebutkan tentang dari Abu Hurairah juga hadis tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang hadis yang dibacakan sebentar tadi, yakni tahukah kamu siapa dia manusia yang muflis? Adalah mereka, jawab sahabat, mereka yang tidak mempunyai harta dan juga perkakas-perkakas di dalam perumahannya dan juga mempunyai hutang yang tidak mampu dibayar.
sehingga kan ia mempunyai harta tetapi tidak mampu membayar hutang tersebut. Baik. Lalu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertipu di kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyangnya, zakatnya, puasanya yang penuh semuanya, tetapi ia telah memaki, menuduh, memakan harta dan menumpahkan darah serta memukul si fulan, maka dibayar untuk ini dari hasanatnya dan itu dari hasanatnya. Maka bila telah habis hasanatnya, belum selesai bayar hutang tanggungan, maka diambil dosa-dosanya, dosa-dosa orang itu, lalu ditanggung kepadanya. Kemudian belum selesai, maka dilemparkan ia ke dalam api neraka. Senang faham di sini, hasanat tu kebaikan. Syak masuk dah? Oh, masuk dah. Dalam 8.45 kita berhenti. Baru mukadimah. Baik. Disebutkan tadi, ni senang faham. Hasanat tu makna dia kebaikan, pahala. Pahala kebaikan disebut di sini hasanat. Orang ni bila mana dia tak selesai, pahala dia diambil. Tu yang Sayyidina Ali sebut tadi. Bila mana kita ni buat kebaikan untuk orang, kebaikan tu kita punya. Kita buat di atas dunia tapi pahalanya tuai di sana. Tapi bila mana buat kejahatan pada orang, kita buat jahat, orang tu sakit di dunia, tapi kita jenuh nak menjawab di akhirat. Kamu pernah pukul dia, tuduh dia, fitnah dia, makan harta dia, pergi bunuh dia. Waktu di sana nanti pahala kita bagi pada dia. Sebab tu pernah sahabat ni pernah sebut satu ayat, saya teringat ayat dia. Dia kata, tak ke nampak tak cerdik, nampak sangat tak cerdik bila mana orang ini dia buat kebaikan di dunia dengan harapan di akhirat nak bagi pada orang. Tak cerdik. Buat kebaikan di dunia, dah dapat di dunia, tetapi dengan hajat di akhirat aku nak bagi pada orang. Caranya macam mana? Ni hak zalim pada orang. Segala benda dia nak bagi bagus bagi pada orang. Tapi di sana nanti transaksinya kita nak pakai kita punya pahala. Tapi bila benda dah dibagi pada orang, kes belum selesai. Dibagi pahala pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni, tapi kes belum selesai. Apa nak dibuat? Dia ambil dosa orang tersebut, ditanggung pada kita. Kita pula kena tanggung dosa dia. Bila dah tanggung dosa dia, kes tak selesai ni. Punya banyak buat dosa pada orang, banyak. Tiba-tiba disebutkan malaikat kata, pilah kamu masuk neraka. Sebab dah dibagi, dah ditukar, dah diganti, bagi pahala, ambil pahala pun tak selesai lagi. Jawapan dia, dihumban dalam neraka dalam keadaan yang sehina-hinanya, dalam keadaan menyesal sungguh. Sebab tu disebutkan pada kita, manusia ni sepanjang dari dia hidup sampai bertemu dengan Allah 3 kali menyesal. Yang pertama bila mana sakaratul maut, menyesal. Yang kedua bila mana dia bangkit dari kubur, menyesal. Dan yang ketiga bila mana dia melihat buku catatan amal, diperhitungkan amalan, waktu tu menyesal. Waktu 3 ni menyesal tak guna dah. Bila mana sakaratul maut, menyesal, bukan boleh buat apa dah, taubat tak terima dah. Dalam keadaan bangkit dari kubur menyesal. Sebab apa menyesal? Sebab tengok orang lain naik tunggangan, orang lain naik tunggangan nak pergi ke padang mahsyar, hak kita kena jalan kaki. Okey Ustaz, jalan kaki okey lah tu. Okey mana okey? Okey tu nampak di dunia okey, jalan kaki okey ada kata. Disebutkan di situ jalan kaki, kasut tak ada tau, berjalan pecah habis kaki. Okey lagi. Tak okey dah yang tu, pecah kaki pergi ke sana. Yang lagi menyesal, dia berjalan menggunakan wajah. Orang macam ini orangnya lawan Allah, berjalan menggunakan muka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang jalan menggunakan muka? Nabi sebut, Allah lebih mengetahui bagaimana Allah menjadikan manusia berjalan menggunakan kaki di atas dunia. Allah juga boleh melakukan manusia berjalan menggunakan wajah di akhirat. Jalan guna muka, menyesal. Yang ketiga menyesal melihat buku catatan amal. Astaghfirullahalazim. Apa pasal? Atas dunia rasa buat banyak, pasal apa banyak ni je? Apa pitanya lagu tu? Nampak punya beratok punya banyak, semua dah ambil pahala kamu. Pasal apa habis bagi kat depa? Saya yang buat. Takkan lupa. Hak yang ujung kamu pernah pukul dia Ya ke? Yalah. Yang tengah-tengah tu kamu pernah makan harta dia tu. Bila pula? Apa pula bila? Tengok ni, dia tunjuk.
Satu ditunjuk. Nak jawab apa lagi? Lalah kali tepuk kepala, aduh macam mana ni, silap macam ni. Di sana silap tak boleh dah. Sebab tu yang tanya kat malaikat tu. Wahai malaikat, boleh tak saya nak minta balik ke dunia? Sebab apa nak minta balik? Ni pahala dah habis lah. Dia nak minta balik ke dunia, boleh tak nak minta balik? Nak buat apa balik? Saya nak sedekah. Tak boleh, malaikat kata. Orang dah bagi kehidupan pada kamu. Berapa lama kamu hidup di atas dunia? Saya dapat 63 tahun. Tak cukup 63 tahun nak buat benda baik. Rasa cukup, tapi masa tu tak teringat nak buat benda baik. Itulah silap kamu. Waktu di atas dunia dah bagi peluang pada kamu untuk buat kebaikan 63 tahun. Kenapa kamu pilih benda jahat? Waktu ni baru kamu nak menyesal, nak minta balik ke dunia. No, malaikat kata mana boleh. Kalau boleh bagi dah, tapi tak boleh sebab tu menyesal. Dah menyesal di situ, tak boleh buat apa lagi dah. Waktu tu baru dia terfikir, kalaulah dulu waktu atas dunia aku tak zalim dengan orang tu, tentu pahala yang tu aku masih ada. Dia fikir balik. Tapi waktu tu nak menyesal, kata kalau lah tak zalim, atas dunia kita tak fikir. Sebab tu tuan-tuan, alang-alang sebut pada malam ni sebagai penutup, saya kata, kalau ada buat zalim pada orang, pergi minta ampun. Tak usah malu. Kita ni jenis malu. Malu tak nak minta ampun kat dia. Malu. Saya malu apa? Pergi minta ampun. Tuan-tuan pegang telefon dia. Lepas tu tuan-tuan cakap, Assalamualaikum, dulu saya pernah buat zalim pada kamu, saya nak minta maaf pada kamu. Kita minta selesai di dunia. Sebab takut di dunia susah, di akhirat kita susah. Pergi minta ampun, minta selesai. Sebab nanti takut nak jawab di hadapan Allah, semua tak selesai lah sekali diumban ke dalam neraka. Baik. Dan kita tutup dengan satu kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Kisahnya bermula begini. Dinukilkan dari Abu Laits Al-Samarqandi menyatakan, Al-Faqir Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada seorang sahabat dari Muhajirin berhajat nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersendirian untuk mengutarakan hajatnya. Dia nak jumpa dengan Nabi sebab ada benda nak cakap. Baik. Sedangkan pada ketika itu Nabi tiada. Nabi sedang berada di medan tempur, mengatur tentera dan biasa keliling pada waktu malam dan kembali pada waktu subuh untuk sembahyang subuh. Maka bertepatan pada malam itu tertahan hingga pagi, dan ketika baru naik di atas kenderaan, tiba-tiba kendali untanya dipegang oleh seseorang dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ada hajat kepadamu." Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lepaskan kenderaanku dan hajatmu akan tercapai." Tetapi orang itu tidak melepaskan kenderaan baginda. Maka baginda khawatir terlambat. Dipecutlah orang itu. Kemudian terus berjalan untuk segera sembahyang subuh, dan ketika selesai dari sembahyang, ia segera menghadap orang lalu bersabda. Ayat dah gini, Nabi nak pergi sembahyang subuh, orang tadi tunggu Nabi Muhammad nak cakap hajat dia. Nabi kata, aku dah lewat ni nak pergi sembahyang subuh. Nabi kata, aku dah lewat ni, lepaskan dulu, sekejap lagi kita jumpa. Dia tak lepas, dia pegang juga. Nabi bawa dia sekelipi. Bila selesai sembahyang subuh, lalu Nabi tanya, siapakah orang yang saya pukul tadi? Siapa orang yang saya pukul tadi? Lalu diulangi panggilan, siapakah orang tadi? Siapakah orang tadi? Siapakah orang tadi? Jika ada, hendaklah dia berdiri. Maka berdirilah orang itu sambil berkata, saya ya Rasulullah. Lalu baginda menjawab, mari ke sini, dekat kemari. Maka ia dekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berada di hadapan Nabi. Segera baginda menyerahkan pecut kepadanya dan berkata, pecut ni hak pukul kuda tu. Lalu berkata, terimalah ini dan balaslah pukulanku tadi kepadamu. Orang itu berkata, a'udzubillah, jangan sampai aku memukulmu ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi bersabda, balaslah pukulanku kepadamu itu tidak ada apa-apa. Lalu dijawab, a'udzubillah.
jangan sampai aku memukulmu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, tidak boleh, tidak, engkau harus membalas aku atau engkau maafkan. Maka orang itu segera membuang pecut tadi dari tangannya, lalu berkata, telah saya maafkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, nak sebut yang ujung ni je, tapi sebab kena bawa cerita, dia takut tak faham. Baik. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan jangan ada seorang menganiaya seorang mukmin, melainkan pasti Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Juga bersabda, kata Nabi, sesungguhnya orang yang teraniaya itu sangat untung pada hari kiamat. Kesimpulan cerita tadi, Nabi Muhammad pukul dia dengan satu pukulan tu sebab Nabi kata lepaskanlah sebab nak pergi sembahyang subuh. Lalu bila mana selesai sembahyang subuh, Nabi tanya mana dia orang tadi, sebab nak buat perhitungan sebab tadi terpukul dia. Lalu Nabi kata pukullah balik sebagai balasan supaya kosong-kosong lah. Lalu dia kata tak, dia memilih untuk memaafkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pesan satu ayat yang boleh kita jadikan sebagai pegangan pada malam ni. Ingat kata Nabi, jangan sesekali menganiaya orang lain, sebab nanti walaupun sekecil perkara akan diperhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang yang teraniaya ini dia sangatlah beruntung pada hari kiamat, sebab dia hanya duduk sahaja pahala masuk 1 2 3 4 5 berduyun-duyun pahala masuk. Sebab pahala siapa punya? Pahala orang yang menganiaya dia sebentar tadi. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita terjaga daripada sifat suka menganiaya orang, juga makhluk Allah, dan berbaik-baiklah dalam kehidupan. Jika ada menganiaya orang, pergilah minta ampun sebab takut terlambat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surah Al-Munir ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Berjumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Malam ni saya ada buka tentang wakaf kain kafan. Wakaf kain kafan, menggerunkan wakaf kain kafan. Jadi siapa yang nak wakaf, satu bahagian 53, satu bahagian 53 ringgit untuk wakaf kain kafan. Jadi siapa-siapa yang nak berwakaf boleh jumpa dengan sahabat saya di ujung nun di sana, berpakai baju coklat, bertopeng hitam di ujung sana tu. Okey, boleh jumpa dengan dia setelah selesai solat isyak sebentar nanti, bolehlah bincang dia untuk ambil beberapa bahagian wakaf kain kafan. Nampak menggerunkan kan bunyi dia. Baik, wakaf kain kafan. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan sama-sama kita bantu insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.